Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan abang lagi untuk diri tafsir kita ayat yang ke-102 lagi dalam surah Al-Baqarah, dan kali ini kita dah masuk part yang keempat dan abang akan habiskan sampai part ni untuk ayat yang surah Al-Baqarah. So previously kita belajar mainly tentang apa itu black magic, dan abang dah bagi tu is an action that we invoke the jinn to do something that seems supernatural. Itu adalah masuk black magic. Dan dekat dan di penghujung ayat ni Allah kata, sebelum abang nak masuk ayat ni, abang kena bagi satu cerita dulu. Berdasarkan cerita ni baru abang boleh explain kenapa Allah habiskan ayat 102 daripada Al-Baqarah tu dengan ayat yang macam tu. Okay. So cerita yang abang nak sampaikan ni dia berkaitan tentang satu kampung. Ni cerita sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu kampung, perkampungan Yahudi yang duduk bersebelahan dengan laut. Kampung tu duduk bersebelahan dengan laut. So bila satu kampung duduk bersebelahan dengan laut, so mostly diorang punya pekerja ialah fisherman. Maksudnya diorang ni orang-orang laut. So diorang pakailah untuk menjadi ikan ataupun memancing ikan dan sebagainya. Semua tentang laut, diorang power benda ni. Diorang ni orang Yahudi. So one of the commandments of Allah upon these people, satu syariat yang Allah bagi kat diorang ni ialah diorang tak boleh bekerja hari Sabtu. Ataupun in terms of the Yahudis, they would say the Sabbath day. Sabt dalam bahasa Arab, Sabt dalam bahasa Melayu maksudnya ialah Sabtu. So Sabat, semua kurang bunyi sama je. Dalam bahasa kita paling senang ialah hari Sabtu. Diorang kena free from all the works, from all the business on that day, just focus on ibadah. Hari tu diorang tak ada kerja langsung. Itu syariat yang diturunkan kepada orang ni. So orang-orang Yahudi bila dapat syariat tu, diorang sangat tak ada masalah. Bolehlah berehat satu hari kan. Tapi macam biasa Allah akan turunkan ujian. Dan ujian adalah one of Allah's way. That's the only way Allah nak basuh hamba-hamba dia daripada segala jenis kekotoran ataupun kekufuran, kefasikan. Ini adalah cara Allah untuk membersihkan hamba-hambanya daripada semua itu, iaitu dengan dia menurunkan ujian. Kalau orang Melayu kata, kalau kena ujian ni mesti ada hikmah dia. Yes, dia memang ada hikmah, sebab itu adalah cara Allah. Okay. So apa yang ujian Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi yang duduk di perkampungan ni ialah iz ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Apa ujian dia? Ikan-ikan banyak sangat lompat-lompat atas air hari Sabtu. Banyak sangat. Ada satu tafsiran dia kata orang-orang Yahudi nampak the fin ataupun apa dia panggil, sirip-sirip ikan atas air. Banyak kata hari Sabtu. Yang mana diorang tak boleh bekerja time tu. So as a fisherman ataupun kaki mandi, bila nampak benda-benda macam tu berlaku, diorang jadi gila. Kenapa hari ni? Macam tu. Dan ujian Allah ni Allah turunkan hari Sabtu je. Hari lain tak ada. Means hari ikan melompat-lompat tu hanya pada hari Sabtu, tapi hari lain, hari Ahad sampai Jumaat tak ada ikan. So ini adalah turunkan Allah orang-orang Yahudi dalam perkampungan ni. So dan Allah kata, Allah habiskan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan inilah cara kami untuk menguji mereka, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Sebab dia orang selalu buat benda salah. So Allah nak bersihkan dia orang ialah dengan menurunkan ujian, turunkan ujian sampailah dia orang bertaubat. So apa yang berlaku dekat orang-orang dalam perkampungan ni ialah mereka buat plan. Plan dia orang ialah dia orang tak boleh kerja hari Sabtu. So dia orang pasang jerat hari Jumaat petang and then ambil hasil dia hari Ahad pagi. Ada yang kata Sabtu malam. Means hari Sabtu dia orang tak bekerja langsung. Dia orang bekerja hari Jumaat dengan Ahad. Dia orang pasang jerat hari Jumaat and then ambil hasil dia hari Ahad. Means dia orang kalau boleh, dia orang nak find a hole ataupun loop yang dia orang boleh
boleh langgar sikit. Means diorang kalau boleh diorang nak juga buat walaupun benda tu kemungkinan buat Allah marah. Ni yang orang-orang kawan ni buat, dan mereka buat trik. Dan diorang buat trik, diorang play games dengan siapa? Dengan Allah. Bila kalau habiskan cerita ni, dia ada sambungan lepas ayat surah. Abang just briefly, diorang ni semua jadi wrongdoers. Maksudnya diorang still berlaku fasik. Sebab diorang still langgar hari Sabas tu. Sebab ujian yang Allah bagi ialah ikan-ikan tu. Mesti diorang dapat ikan tu tak? Dapat. Sebab diorang pasang jala. Pasang jerat. Okay? Now, soalan abang, diorang tahu tak benda tu tak boleh buat? Diorang tahu. Kenapa diorang nak buat? Sebab itu adalah sifat diorang. Diorang sentiasa wrongdoers. Sebab dalam kepala diorang, sebab dekat dalam cerita ni, orang-orang Yahudi yang lain ada yang beri peringatan, jangan buat, don't do this. Benda ni akan buat lagi Allah marah. Apa yang diorang jawab balik ialah, ya, tahu. Tahu. Yes, diorang tahu. Tapi diorang beriman tak? Tak. Sebab itu adalah sifat diorang. Dalam ayat 102 ni pun Allah bagi tahu benda yang sama. Okey, ni dah habis surah habis cerita ni. Dalam surah Al-A'raf ayat 163, adik-adik boleh tengok balik. Tapi dia tak cerita jelas. Kalau nak cerita jelas, tunggu abang cerita kalau nak. Okey. Abang teruskan, abang habiskan ayat 102 tu. Allah mula dengan walaqad alimu. Yang mengamalkan ilmu sihir ni, walaqad alimu, dia orang dah tahu. La man ishtarahu. Ishtarahu maksudnya dia jual. Dia beli. Ishtara tu maksudnya beli. Dia orang beli apa? Ilmu tu, ilmu sihir. Apa yang dia orang trade? Dia orang punya soul. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang Yahudi yang mengamalkan sihir ni, dia orang tahu kalau dia orang beli ilmu ni dengan dia orang punya diri, dia orang tak akan dapat apa-apa bahagian dekat akhirat. Apa dimaksudkan dengan bahagian ni? Maksudnya dia orang takkan dapat apa-apa keuntungan pun dekat akhirat. Sebab dekat akhirat tu, bahagian tu yang sangat penting. Sebab itu akan menjadi asbab kita untuk masuk syurga. Dan orang-orang Yahudi ni bila dengar ayat ni, dia orang tahu. Yes, dia orang tahu. Dia cakap, jangan amalkan ilmu ni, dia akan bawa kepada kufur. Dan orang cakap benda yang sama, macam orang Sabah tu cakap. Dia kata apa? Ya, tahu. Allah is gonna forgive us anyway. Itu adalah ayat yang biasa dengar. Sebab dia orang rasa selamat dekat sana. Yang kita belajar sebelum ni, Darul Akhirati. Dia orang rasa yang negeri akhirat itulah milik dia orang. Yang mana at the end dia orang akan masuk syurga juga. So buat apa? Kita boleh buat apa yang kita nak. Walaqad alimu, dia orang dah tahu dah. Still dia orang nak langgar. Okey? So habiskan lagi. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Masya-Allah. Ayat ni sangat lagi menjelaskan. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan amatlah buruk apa yang mereka beli itu dengan diri mereka sendiri. Law kanu ya'lamun, had they only known. Kalaulah dia orang betul-betul tahu. Means dalam kepala dia orang, keuntungan di akhirat tu dia orang memang tak dapat, dan dia orang tahu tapi dia orang tak boleh nak beriman. Sampailah benda tu berlaku depan mata, and then baru dia orang regret. Law kanu ya'lamun, had they only known. Kalaulah mereka betul-betul tahu. Means kalau betul-betul benda tu berlaku depan mata, baru dia orang akan percaya. Sebab bila ayat ni turun, dia orang just tahu sebab still dekat dunia. Bila dekat akhirat baru dia orang akan menyesal. Itu yang Allah nak bagi tahu. Law kanu ya'lamun. So adik-adik, kita dah habis ayat 1-2. Kesimpulannya, sihir ni dia tidak akan membawa apa-apa kebaikan pun. Kita boleh tahu apa dia punya kisah ataupun apa dia panggil ilmu yang berkisahkan tentang sihir, tapi jangan pelajarinya. Just tahu. Oh, inilah bahagian-bahagian sihir. Inilah beberapa contoh kisah-kisah orang yang mengamalkan sihir. Dan ada ahli sihir di zaman Nabi SAW, nama dia Labidah bin al-Asam. Orang Yahudi. Sampai zaman Nabi pun mesti ada sihir tu. That's why ayat ni pun ada dalam Al-Quran. Allah nak cerita orang-orang yang macam ni. Dan Labidah bin al-Asam ada melakukan sihir dekat Nabi SAW. Cerita je nanti, kalau abang ada masa. Okay?
So this is 102 ayat yang berkisah tentang sihir, dan abang akan kaitkan ayat ni dengan ayat yang sebelumnya untuk next video. Itu sahaja daripada abang. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang kurang tu datang daripada abang sendiri, dan abang akan cuba untuk baik dari semasa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.